Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratin mustaqim. Bisfa'ati Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa humaatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa siddiqin wa ila syairil malaikati muqarrabin wal ghaib. Ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak kita, cucu kita, nenek moyang keturunan kita, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, ipar-ipar, mentua-mentua kita semua, pemimpin-pemimpin Islam, terutama pemimpin Islam di negara kita sendiri. Mohon kepada Allah sentiasa memberikanlah taufik hidayatullah kepada mereka semua pemimpin-pemimpin Islam kita, terutama di negara kita yang kita cintai. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, saudara kita ahlil kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesyukuran yang mutlak, iaitu puji-pujian Allah Subhanahu wa taala yang cukup memuji dirinya sendiri. Sekalian alam memuji kepadamu ya Allah, tidaklah sama engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Dan sesungguhnya setiap pujian-pujian yang dilontarkan ya Allah adalah bersumber daripada dirimu. Dan sesungguhnya engkaulah, setiap lontaran puji-puji makhluk itu menyatakan engkaulah sebenarnya esa memuji dirimu sendiri ya Allah. Jadikanlah pujian-pujian kami menyatakan daripada engkau ya Allah, dan engkaulah yang memuji dirimu sendiri. Inilah puji yang betul-betul sampai kepada Allah, di mana kita rasakan pujian yang kita memuji itu datang dari yang kita puji, iaitu setiap kalam-kalam yang datang pada diri kita adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap nafas-nafas turun dan naik, semuanya adalah daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dan sekalian alam ini menyatakan dialah yang hidup, yang maha hidup, yang hayyu, yang qayyum, yang berdiri dengan sendirinya lagi maha hidup. Jadi ini yang kita nak fahami dalam setiap kita punya talk, kita punya penyampaian. Ini yang disuruh, kerana kita sudah jauh dari kepahaman yang mutlak
kepahaman yang sejati, iaitu yang dibawa oleh 124,000 para nabi, para rasul, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa kalimat yang sejati, yang asli, iaitu supaya kita benar-benar merasakan yang hidup hanya Allah hingga hilang akuan diri kita. Dengan kalimah sakti la ilaha illallah, barulah kita faham. Sekiranya lagi kita nak mengaku kita yang boleh menyebut, kita yang boleh merasakan kehendak kita yang memuji Allah, selagi itu tidak akan sampai puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang maha sempurna, Dia cukup memuji dirinya sendiri. Jadi setiap pujian-pujian yang disuruh kepada kita adalah dari sisinya. Maka kita memujinya bukanlah kita, tetapi Dialah yang menyatakan dirinya, memuji cukup dirinya sejak azali lagi dan abadi sampai bila-bila. Allah lah segala-galanya. Jadi itulah harus kita faham, kita dudukkan dalam kehidupan kita ini. Sekiranya kita tidak dapat duduk, maka tidaklah kita dinamakan orang yang beriman ataupun mengimani ataupun menyaksikan benar-benar yang hidup asyhadu an la ilaha illallah, yang hidup, yang nyata, kusaksikan diriku dan semuanya tidak ada melainkan Engkaulah yang hidup ya Allah. Maka diamaliahkan dalam kehidupan kita, itu dinamakan iman yang sempurna. Selagi kita merasakan bahawa ada lagi keakuan diri kita, maka rosaklah kehidupan kita. Kerana kehidupan kita ini adalah bersumber dari perkataan la. Jadi pakaian kita adalah tidak ada, dan yang ada adalah Allah. Jadi bagaimana nak mengolahkannya supaya hakul yakin, supaya kamalul yakin, supaya tidak ada lagi syak dan was-was lagi dalam kehidupan kita. Ini bila kita ceritakan tentang sekalian alam ini, maka kita mengatakan termasuk diri kita tidak memiliki apa-apa. Hidup pun tidak ada, pendengaran tidak ada, penglihatan tidak ada, pendengaran tidak ada, kuasa tak ada, kehendak tak ada, kalam tak ada, ilmu tak ada. Ini kita nak bawa bukan ditulis atau disimpan di dalam kepala, di dalam otak, tetapi diamaliakan 24 jam. Baru kita akan nampak yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, iaitu 7 yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang maksud Allah tu ada yang mengatakan surah Al-Fatihah, betul juga. Tapi yang lebih ke arah yang lebih diulang-ulang selalu adalah lahayun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakalimun. Ini semua yang selalu kita ulang, sampai mimpi pun kita bawa. Tidak pernah terputus. Dia ulang-ulang menyatakan dialah yang ada, yang hidup, ayun, alimun yang faham, qadirun yang kuasa, muridun yang berkehendak, sami'un yang mendengar, basirun yang melihat, mutakalimun yang berkata-kata. Semuanya hak Allah Ta'ala. Kita nak bawa ni adalah menyatakan hak Allah Ta'ala, bukan menyatakan kita. Kalau lagi nak menyatakan kita, aku yang ada kuasa berjalan datang ke sini, ataupun kita tak mengaji, kita tak rasa pun yang Allah yang memperjalankan setiap langkah-langkah kita sampai di sini. Tak kiralah ada kenderaan apa pun, ataupun berjalan kaki, atau apa pun cara, sebenarnya Allah lah juga yang memperjalankan. Kerana itu di bulan Rajab Al-Mubarak ini, kita perhatikan benar-benar kebesaran dan keagungan Allah. Setiap nafas kita naik dan turun, berhenti pun Allah yang memperjalankan. Baik malaikat, baik iblis, baik Yajud Majud, baik Dajjal, baik apa segala pun, semua sekian alam manusia, jin, segala yang Allah jadikan, semuanya di bawah pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang kita tak pernah lihat makhluk-makhluknya lagi,
Maka semuanya itu adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang nak mengesahkan. Jadi tidak ada Rabbana ma khalaqta haza batila. Ya Tuhanku, ya Allah, tidak ada satu pun halus zarah ataupun yang besar, semuanya tidak ada sia-sia. Maknanya jangan kita kata iblis ni sia-sia Allah jadikan. Setan, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, semua tidak sia-sia. Malaikat, bidadari, segala apa pun yang Allah jadikan, semuanya tidak sia-sia. Kerana Allah tu maha bijaksana, maha pandai, irfanullah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah memiliki iaitu kepandaian. Maka seluruh manusia yang pandai-pandai dikumpulkan tidaklah sama macam kepandaian Allah. Dan sesungguhnya seluruh kepandaian manusia yang ada di seluruh alam ini adalah bersumber dari kepandaian Allah. Jadi tidak ada memiliki kepandaian. Malahan semua kita ni jahil, melainkan Allah yang menurunkan, memberikan, mengurniakan kepandaian kepada kita. Ni nak bercakap ni pun kita tak mampu, mutakalimun, tidak boleh berkata-kata kita ni. Jadi kata-kata yang keluar ini adalah kata kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh, kalau dia tak bagi berkata, tak tergerak hati kita, tak ada mood kita nak berkata. Tapi bila disuruh berkata inilah perkataan Allah, nak menyatakan tidak lain perkataan Allah, melainkan nak mengesakan dirinya kembali. Setiap patah-patah perkataan yang keluar kembali mengesakan. Dan setiap kalam itu kalam yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak bawa dalam kehidupan. Kalau tidak, habis perhubungan kita terputus dengan Allah. Kita tak menyambung kepada Allah, jadi bagaimana kita jadi manusia yang sombong? Bila tak menyambung pada Allah, maka kita mengaku kita memiliki kehidupan, kita memiliki pendengaran, kita memiliki penglihatan, kita memiliki iaitu ilmu, kita memiliki kuasa dan kehendak, dan kita memiliki bermacam-macam kita rasakan. Inilah yang akan menjadi hijab yang besar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita telah mengakui kita yang memilikinya. Maka itu kita perlu ubah pendirian ataupun pegangan kita yang salah, yang lama kita biarkan. Kita tak sedar kalau tidak ada orang yang mengingatkan kita. Kita tak sedar. Kita baca Quran juga 30 juzuk, kita baca hadis 100,000 hadis ke, kita dengar macam-macam kalam ni kalam, tapi masih lagi kita di peringkat hawa nafsu amarah. Nafsu amarah tu maknanya berkehendak kepada akuan diri. Tapi PhD, tapi habis Quran, tapi hadis 100,000, tapi masih ada keakuan diri. Apa tandanya? Bila kita cakap kita lebih sikit, dia marah, dia tak boleh terima. Cerita sikit buat politik, engkau baru politik, aku dah lama. Dia nak ada dalam dirinya tu ada riak, masih ada takabur, tapi dibiarkan. Tapi golongan ni golongan PhD, banyak dalam bidang agama pandai, tapi nafsunya masih tak boleh diinjak-injak. Sombong masih ada dalam diri dia. Ini belegar dalam diri manusia. Kalau dia tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia tetap juga maknanya berada dalam keadaan ini. Jadi jangan membohongi diri kita. Imam Ghazali tu yang dah tinggi tu, satu dunia kenal pun, tetap dia bila sedar, dia kembali mencari ilmu mengenal Allah. Itu dah tentu tinggi tu. Kecil lagi umur 7 tahun hafiz Quran, hadis beratus ribu. Dia jumpa guru macam-macam. Kesudahannya kena letak tepi ilmu dia. Dan orang yang puji banyak-banyak tu dia letak tepi. Dia nak belajar ilmu yang betul-betul ni tadi. Itu tadi. Yang boleh membaca dirinya sendiri. Dia boleh lagi dalam solat lagi mengingati pelajaran yang nak diajar tentang darah haid hingga berdarah
dia berdarah haid tu dalam solat termasuk. Adiknya yang belajar ilmu kenal Allah, kenal diri ni tadi, maka tahu bahawa Imam Ghazali nampak kasyaf, nampak Imam Ghazali tengah mengingat itu. Lalu dia tinggalkan. Lalu Imam Ghazali bertanya pada mak, kenapa? Rupanya Imam Ahmad, iaitu adik Imam Ghazali, mengatakan dalam rakaat kedua tadi abang berdarah-darah. Jadi saya kotor darah haid. Jadi saya tinggalkan. Jadi Imam Ghazali kata, betul. Macam mana kau boleh tahu? Itu ilmu Allah Ta'ala. Bukan kita nak mencari kekurangan orang. Siapa guru kau? Guru aku tu kau tak boleh tanya. Sebab guru aku tak terkenal. Dia hanya penjahit kasut. Tu tadi. Jadi Imam Ghazali nak belajar juga. Sebab masih banyak lagi kesilapan dalam dirinya. Walaupun ilmunya banyak, tetapi banyak kesilapan dia dengan Allah. Maka dia harus belajar mengenal Allah. Takluk nak mengenal Allah, harus mengenal diri, iaitu tahu diri kita tak mempunyai apa-apa. Selama ni kita bawa keakuan diri kita, bawa kita ada ilmu, kita pandai ini, kita pandai ini, kita boleh baca ni, kita boleh baca hadis ni, kita rasa kita. Kalau tak mengaji ni kita tak nampak. Imam Ghazali pun tak nampak. Tapi bila dia dah mengaji dengan guru ni tadi, dia taat guru ni tadi, dia nak juga, guru ni kata buang keakuan diri. Macam mana buang keakuan diri? Dah tak usah bagi orang hormat kau lagi dah. Orang nak hormat, tapi kau jangan. Engkau kena hinakan diri kau supaya boleh masuk ilmu yang hak ni tadi. Barulah Imam Ghazali belajar bersungguh-sungguh, dapatlah dia. Dia dah dapat dia, ilmu yang dah ada tu bertambah mantap hingga ke sekarang kita menggunakan dia. Kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab lain Imam Ghazali, dia pecahkan bab tasawuf, sebab dia melaluinya, maka tu dia boleh pecahkan lagi. Dan banyak kitab-kitab tulisan dia yang menjadi bacaan sampai kepada kita. Kerana apa? Kerana dia tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi. Jadi kita bagaimanapun kita harus kenal diri, kenal Allah, mencarilah mursyid yang arif billah. Dah sampai waktunya tadi, kalau kita tak juga pergi mencari, jadi ilmu kita ilmu yang membawa kepada nafsul amarah, lawamah. Masih ada lagi tak tenang lagi. Masih ada sifat-sifat yang tercela lagi sikit, lawamah. Kalau amarah terus menerus kan, ini masih ada lawam nak. Tak boleh. Kalau orang nak menentang kita, kita lawan. Maknanya kita rasa kita betul, orang lain salah. Kita nak cari kita betul, orang lain salah. Tapi kalau belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ni, maka kita tak kisah kau nak menang-menanglah. Kita yang penting dengan Allah. Kita hidup ni bukan nak cari siapa salah, siapa benar. Kita bukan nak kebenaran ataupun nak mencari kesalahan. Kita duduk ilmu ni, kita nak membetulkan diri kita ni. Banyak kesalahan-kesalahan kita, iaitu akuan-akuan diri kita. Banyak dalam perjalanan hidup kita ini, dalam kita hidup dalam berumah tangga, dalam keadaan kita hidup bersama dengan kita bekerja di luar, baik kita dalam bekerja sebagai nelayan, sebagai pekebun, petani, ataupun kita di pejabat, di office dengan bos kita. Macam-macam perhubungan tu tadi dengan makhluk banyak yang gagal. Kerana kita nampak lagi makhluk, nampak lagi tu, nampak lagi ni. Kehidupan kita masih lagi bersandar kepada sistem-sistem Yahudi. Kita biarkan. Jadi itu semua akan menyebabkan kita akan terhijab dengan Allah, sebab akuan diri kita. Kalau dah buang akuan diri kita, kita tidak lagi mahu sistem-sistem yang lain. Kita nak sistem Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Apa tu sistem Allah 24 jam? Sentiasa hidup kita ini, nafas kita turun naik, apa pun mengesakan Allah, buang akuan diri. Itu sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cerita banyak. Itu je. Kita nak amalkan dalam kehidupan. Susahlah, tak ada susah sebenarnya kita tak mulakan. Bila kita mulakan, ya Allah, inilah sebenar-benar sistem yang
yang paling baik, yang paling tenang, yang mana Rasulullah SAW amaliakan 24 jam tiap-tiap hari. Inilah sunnah Nabi SAW, 24 jam. Sentiasa 24 jam mengesakan Allah dan mengajak manusia sama-sama mengesakan Allah, bukan nak sesuatu selain Allah. Tengok dalam diri kita, baru kita akan faham bahawasanya banyak yang kita telah melakukan kesalahan besar. Jadi mengajilah, mencari guru yang arif billah. Kerana ini pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah wafat, tapi Rasulullah bagi tahu ada warisku, al ulama warasatul anbiya, iaitu ulama yang benar-benar rabbani, yang betul-betul mengikuti jejak langkah syariat, tarikat, hakikat, makrifat Nabi Muhammad SAW, yang betul mengamaliakan buang keakuan diri 24 jam dan mengesakan Allah dengan sebenar-benar. Ini jangan sampai kita tak dapat di dunia. Sekiranya kita tinggi mana pun ilmu kita, besar mana pun amalan, banyak mana amalan kita, tetap juga Allah memandang, adakah engkau kenal aku? Maka tu soalan di dalam kubur tu, kenalkah engkau kepada aku? Maknanya siapakah Tuhan engkau? Maknanya kenalkah engkau pada aku? Sekiranya kita sangkut di situ, maka sangkut semuanya. Maka tu di dunia harus kita kenal sebelum disoal. Jadi bila kita dah kenal, senang. Bila yang menyoal tu lebih tahu kita ni kenal Allah ke tidak. Tapi yang menyoal tu tahu kita tidak kenal Allah, maka apa pun jawapan kita tetap salah. Kerana kita mendustai. Kita kata kenal Allah, sebenarnya kita hanya kenal nama Allah, sebut nama Allah, tapi kita tidak mengetahui sebenar-benar dengan hakul yakin bahawa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau orang dah benar-benar kenal dirinya dan kenal Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka barang siapa yang mengenal akan dirinya, iaitu Muhammad, maka dia kenallah Tuhan, iaitu Allah. Maka barang siapa yang telah kenal Allah, maka tidak adalah dia, binasalah dia, leburlah dia. Memang tak ada pun, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang tak ada. Tapi nak sampai di situ harus ada pembimbing rohani, kata Rasulullah. Kerana sahabat-sahabatku adalah akulah pembimbingnya, dan selepasku nanti ada pengganti pembimbingku untuk kenal kepada Allah. Maka setiap zaman tu ada para pembimbing rohani, mursyid, arif billah. Maka carilah. Mengapa kita anggap perkara ini remeh-temeh atau mudah? Kerana ini perkara sangat penting sekali dalam hidup. Jadi ajarkan kepada isteri, suami, anak-anak kita, cucu, ajar sekeliling kita semua. Kerana ini adalah seruan, kewajipan, yang mana bila seseorang itu telah mengenal diri, mengenal Allah, dia mengenal Allah dari sisi Allah, tidak lagi ada rasa keakuan dirinya. Ini yang dikatakan manis hidupnya, tiada pahit, sebab mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu Taala. Inilah yang dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fadis. Nikmat yang mana lebur kita dengan Tuhan, maka Allah suruh sampaikan supaya manusia sampai dapat menikmati rabbika, lebur dengan Allah, yang ada hanya Allah. Maka sampai inilah seruan Allah Subhanahu Wa Taala setelah Rasulullah SAW balik sempurna Isra wal Mi'raj, bertemu dengan Allah, lebur sampai pertemuan dengan Allah. Dan tak ada nikmat yang lebih besar melainkan pertemuan dengan Allah, di mana Rasulullah lebur, tak ada akuan diri. Maka manis dan pahit tidak dapat diceritakan pertemuan tu dengan Allah. Pertemuan tu adalah lebur. Muhammad tinggal Ahmad, Ahmad yang Ahad, yang ada Ahad. Maka disitulah Nabi tak dapat nak ucapkan kenikmatan lebur. Bukan saja pandang, tapi lebur dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Nabi Muhammad SAW disuruh beritahu, walaupun Abu Jahal, Abu Lahab ataupun sekutu dengan dia, seangkatan dengannya tadi, tetap Nabi kena sampaikan. Kerana ini perintah daripada Allah. Jadi kita nak ngikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita juga kena sampaikan. Apa pun yang berlaku pada kita, apa pun orang yang nak menentang kita, nak membunuh kita, mengupah nak membunuh kita, menyihir kita, membuat tak elok, boikot kita, ataupun
memfitnah kita, yang di luar maupun yang di dalam, sekalian apa pun, kita tidak akan berganjak menyampaikan, iaitu supaya kamu kenal Allah, nikmatnya. Maka ini tak kira pandang apa pun, apa jenis pun ketinggian orang itu, dia raja agung, dia menteri, dia apa pun darjat dia tinggi sekalipun, hingga sebawah-bawahnya, tetap juga kita ajakkan supaya jangan tertipu, supaya kita dapat mengenal Allah dan nikmatnya dengan Allah. Bila kita kat dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan berjuang, berjihad, berjalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita tak utamakan dan kita mengambil yang lain selain ini tadi, maka jagalah azabku, kata Allah. Sebab memang betul, kalau kita tak ikut sistem Allah, ikutan Nabi SAW dan berjuang, berjihad, sanggup, apa pun terjadi, kalau itu kita tak utamakan, memang betul azablah kita ni. Belum lagi perang, belum jadi apa, kita dah dapat azab dulu. Jadi ubahlah pendirian kita. Jangan duk takut dah 20 tahun, 30 tahun umur makin meningkat, balik-balik tu je. Orang tegur sikit tak boleh, melenting. Kita ada riak, takbur, sombong. Dalam solat masih lalai lagi. Kita biarkan takut kita, tingkatan kita nafsu amarah, nafsu lawamah. Kita tak dapat tingkatan kepada mutmainah. Nak dapat mutmainah, tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hendaklah orang tu ridha dan harus berada dengan pembimbing rohani, arif billah. Kalau tidak, kita tak dapat makam, iaitu mutmainah ataupun makam radiyah. Makam yang sentiasa ridha aja apa Allah Ta'ala susun, dia ridha je. Selepas mutmainah tu ada makam radiyah. Radiyah ni lagi tinggi daripada mutmainah. Dia dah tenang. Apa pun Allah susun, susah ke senang, sakit ke apa pun, semua dia kata, ya Allah, aku ridha, aku ridha. Apa yang kau susun ni, ke depan ni, sesaat ni kau yang atur, aku ridha. Buatlah macam mana ya Allah. Jangan sampai aku pula yang susun walau sesaat. Ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sampai makam tu nanti, kita rasalah sendiri. Kita tak mau sesaat pun nak ngurus diri kita sendiri. Biarlah orang tuduh kita hawa nafsu lah, ni lah ni. Dia kata kita ni lagi apa? Lagi jadi orang alim, lagi jahat perangai. Kita ni diibaratkan macam orang ada agama ni, dia hina kita. Dia kata kita ni lagi jahat perangai. Tak apa jahat perangai, kita pun tak faham. Sebenarnya dia sakit hati. Maka tu dia cakap macam-macam. Dia tak ada poin lain. Dia cakaplah kita ni orang agama lagi nafsu ni lah, ada macam-macam dia cakap. Tapi kita tak berganjak. Kita bertindak. Buat kata Nabi Hidir, Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, wa ma fa'altuhu an amri. Bukanlah aku buat atas kemauanku. Tu. Nabi Musa tak percaya, macam mana lubangkan perahu tu, bunuh pula anak tu, naikkan tembok orang kampung tu tadi. Sedangkan orang kampung tak bagi upah, marah-marah kita naikkan tembok, lepas tu tak ambil upah. Jadi pelik macam tu. Nabi Musa tak boleh nak baca keadaan tu. Tapi kita baca dah. Sampai A sampai Z Allah dah tunjukkan. Jadi kita tahu dah apa pun susunan hidup kita adalah susunan hidup yang Allah Ta'ala telah tempa, telah susun sejak azali lagi. Jangan pandai-pandai kita nak ubah Allah Ta'ala punya pentadbiran ataupun pentakdir. Takdir Allah tu jangan pandai-pandai. Tak mampu kita, jangan dipikirkan. Kita hanya duduk dengan Allah, ikuti saja apa yang telah Allah susunkan tadi. Jangan bantah-membantah. Ni kalau kita tak mengaji ni, kita memang bantah aja panjang. Allah dah bagi tahu dah, suka berbala-bala, tak puas hati. Padahal Allah susun tu paling cantik, kita tak puas hati. Tu. RM10 duit kita, hilang RM1 mengamuk. Padahal RM9 tu ada lagi. Allah bukan ambil semua RM1 je, supaya kita sedar kembali kepada Allah. Kalau RM10 nanti nak RM20, kita tak sedar, jadi tamak. Jadi tu Allah ambil sikit supaya sedar. Jadi ini semua susunan cantik yang Allah tak susun.
Tapi bila kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah, kita lagi teruk berbalah-balah. Kita mengaku kita yang tahu susun. Kita ni Tuhan ke? Bila pula Allah lantik kita ni Tuhan? Allah lantik kita sebagai hamba dia yang tak memiliki apa-apa. Lah. Jadi Allah lantik kita gitu. Jadi dia masukkan hidup. Jadi hidup tu yang ngaku-ngaku. Hidup tu daripada Allah. Jangan mengaku-ngaku kau tak ada apa pun. Itu yang kita nak tahu. Tapi mengapa kau dah ada sikit ilmu, sombong? Kau rasa kau yang pandai, lupa kau pada Allah. Jadi kita kena ingat dulu, kita lahir-lahir satu benang pun tak ada lahir kan. Tak punya apa-apa. Jadi bila dia punya tu, kita ingatlah balik. Bila Allah tu ambil balik, kita ni kena ingat, kita bukan memiliki. Kita dimiliki oleh Allah. Jadi bila kita dimiliki oleh Allah, apa pun ada di sekeliling kita, sayang ke tak sayang ke, diri kita sendiri ke, tetap juga bila Allah nak ambil balik, Allah tetap ambil. Kerana kita hanya barang titipan, barang diberi sementara. Supaya kita nak dilihatkan tadi, ahsanu amalah. Adakah kita membuang akuan diri kita dan merasakan yang ada hanya Allah? Itulah ahsanu amalah. Jadi jangan lari tajuk. Baik kita agung, baik kita raja, baik apa pun kita sampai sebawah-bawah, tetap kena pegang tu. Jangan lari tajuk. Carilah. Merendah dirilah cari. Jangan sombongkan diri, katakan dah pandai. Aku dah cukup sempurna, aku dah banyak amal puluh tahun, aku tak perlu lagi. Jangan. Menyesal nanti. Banyak lagi orang yang berilmu lebih hebat, tetap juga akan kembali nak mengenal Allah. Itulah jalan ilmu yang paling tinggi dah, yang akan menyempurnakan ilmu-ilmu yang ada. Tapi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, tak sempurnalah ilmu-ilmu kita yang lain, tak bermanfaatlah amalan-amalan kita yang lain. Kerana apa? Kerana kita merasakan akulah yang melakukan amalan-amalan tu puluh tahun, akulah yang memiliki ilmu. Pengakuan itulah yang akan membuat kebinasaan ataupun kesyirikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah tu. Inilah punca jadi kerosakan masyarakat kita, umat Islam, kerana tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar. Hanya nak memiliki itu, tetapi dalam hati, dalam sebutannya Allah, lakukan solat, puasa, zakat, haji, sedekah, tapi masih lagi nafsunya amarah, iaitu masih lagi ada rasa keakuan diri. Bila ada rasa keakuan diri, maka kita hendak berbalah-balah dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasakan kita yang banyak melakukan amal, kita banyak ilmu, hingga kita lupa itu semua adalah hak Allah Ta'ala. Satu abuk pun tak ada pada kita. Amalan apa pun yang kita buat, semua atas berdasarkan kehendak Allah ataupun kudrat kuasa Allah. Bukan kita melakukan amalan kita nak bangga, aku yang buat lah, si Haji kata pula Allah. Memang Allah yang buat, kita tak ada daya upaya. Inilah ahsanu amalah yang Allah nak lihat. Kau nafikan, engkaulah ya Allah, engkaulah ya Allah, engkaulah ya Allah, tidak ada aku. Itu yang dikatakan Allah. Allah suka, Allah sayang kepada hamba-Nya, selalu merasakan yang ada hanya aku. Disayangi oleh Allah. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. 24 jam disambung sahabat Nabi, para wali Allah, bersungguh-sungguh membawa watak ni tadi. Sampai ke kita susah nak ketemui orang yang membawa watak. Nak cerita masjid surau pun susah. Apatah lagi nak umumkan, datang orang ramai nak ceritakan ni. Dia anggap asing, dia anggap olok-olok, kata Nabi nanti. Memang betul. Apa yang Nabi Muhammad SAW bagi tahu, dia anggap asing, inilah asing. Orang dah tak nakkan Allah. Orang nak hanya sebut nama Allah. Nakkan Allah, merasakan Allah wujud, dia tetap juga nak rasa dia yang ada. Maka itu dia tidak kenal Tuhan, dia tidak kenal Allah. Dia tidak rasa manis. Bila nama Allah disebut, sebab kenal kepada Allah, bila sebut nama Allah, bergetar hati dia. Tapi dia tak kenal Allah, bila sebut nama Allah tak bergetar. Tapi bila sebut surga, bergetar. Bestnya.
Cucuk-cucuk mulut dia. Bestnya nikmat. Tapi Allah dia tak rasakan nikmat sebab dia tak kenal Allah. Dia hanya kenal nama. Inilah yang dikatakan menyembah kepada nama Allah. Masih syirik lagi. Kita nak bukan menyembah nama Allah saja. Kita hanya menyembah dengan af'al, asma, sifat dan zat. Keempat ni satu. Esa semuanya. Bukan sekadar nama aja. Keempat-empat ni kita esakan. Menunjukkan dia tetap esa tunggal. Namanya kita sebut bagus, tapi dengan sifat yang kita kenal, sifatnya juga esa sekali. Hingga zat tu meliputi atas segalanya yang dia mengesakan dirinya sendiri. Itu sampai dinding zat. Sifat kepada dinding zat. Zat tak boleh dikaji. Kita nak sampai gitu, selalu kita pulangkan. Bila sesuatu kita berdiri nak solat tu kita pulangkan, ya Allah engkau yang berdiri. Engkaulah ya Allah rukuk, engkaulah memuji diri engkau. Ketika masuk di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW melihat manusia yang muda sentiasa berdiri dalam solat. Rijalul la tul'ihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Makna mengingat tu sentiasa berdiri rukuk. Nabi nampak gitu. Tu. Bukanlah itu tu Allah, bukan. Tetapi Nabi nampak susuk tubuh yang muda sentiasa dalam tu. Indahnya dalam tu. Bukanlah Allah tu bertempat, tapi Allah, Rasulullah nak maksudkan orang yang dalam keadaan solat tu adalah orang yang dalam keadaan dia asyik kepada Allah. Mana dia tak ada lagi keakuan diri. Asyik tu tadi sampai lebur, tak ada akuan dirinya. Mereka Allah menyembah dirinya sendiri, iaitu asyik pada dirinya sendiri, tak perlu kepada yang lain. Sampai di situ lebur, tak ada lagi kita. Dan dia tidak di mana-mana, tapi dia meliputi atas segala sesuatu kerana dia nak menyatakan dirinya yang ada. Dan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak boleh diserupakan. Sekalian alam yang Allah nyatakan, tajalikan, jadikan tidak sama. Tidak sama dengan Allah. Kerana Allah tu esa, maka dijadikan segala-galanya supaya menyatakan dialah yang ada. Di situ cukup sifatnya kita kaji, iaitu kita dah mengetahui bahawa Allah lah segala-galanya. Di situlah dinding sampai dinding zat yang kita tak boleh lagi masuk di dalam zat. Cukup kita dah lebur di dalam dinding zat tu, maka di situ cukup kita menyaksikan dan sampai kita wusul kita kepada dia, dan memangnya kita tak pernah ada pun. Sampai situ lebur kita, sebenarnya memang kita tak pernah ada pun. Yang ada hanya Allah sejak azali abadi, bila-bila yang ada pun hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keputusan kembali ke rahmatullah. Ketika di dunia lagi kita dah kembali ke rahmatullah, maka untunglah kita nanti bila datang kematian apa pun, kita tetap tahu pulang ke rahmatullah, kerana Allah telah memperkenalkan diri Allah kepada kita dan kita memahaminya ketika di dunia dengan berhubung kita dengan pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang arifin billah, yang dapat menunjukkan kita. Dialah guru kita yang batin, iaitu pembimbing rohani kita. Dia yang buat kita sampai kepada iaitu nur cahaya nur Muhammad untuk sampai kepada nur zat Allah Ta'ala, lebur dan sampailah usul kita kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu liqa'a rabbih falyamal amalan salih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang telah nakkan penyaksian benar-benar nak bertemu liqa'a rabbih dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal soleh. Amal soleh ini dengan iman, iaitu menyaksikan benar yang melakukan amal soleh itu adalah Allah, bukan kita. Dan kita tidak mensekutukan Allah dalam ibadah, di mana kita mengaku kita yang solat, mengaku kita yang puasa, mengaku kita yang sedekah. Tak ada lagi dah. Itu amalan yang Allah Ta'ala bagi tahu, siapa yang tak mensekutukan aku, dia tidak mengaku yang buat semua Allah, maka barulah dikatakan dia tidak mensekutukan Allah. Maka pertemuanlah dia dengan Allah, rasalah kemanisan tiada pahit hidupnya, bahagialah. Orang ini yang dipanggil orang yang dah merdeka, dimerdekakan oleh Allah. Dan orang ini yang dikatakan oleh Allah, iaitu seperti mana Allah berkata kepada Nabi SAW dan para Nabi dan wali-wali Allah arifin billah, iaitu inna fatahna laka fathan mubina.
Inilah kemenangan yang nyata dan jelas yang mana Allah sendiri berkata kepada Nabi Muhammad SAW dan para Nabi dan para wali Allah, nyata dan jelas, iaitu kita telah merdeka mendapat kemenangan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terbutlah kemenangan yang ini, merdeka yang ini, sampai kita pertemuan dengan Allah. Dan bila bertemu, sesungguhnya kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Lalu Allah bagi kehidupan. Dalam kehidupan kita merasakan yang hidup hanya Allah. Tapi kalau kita tak sampai lagi pertemuan, kita berusahalah, bermohonlah kepada Allah, kerana Allah ini maha kasih sayang, maha adil. Jadi Allah SWT sendiri ingin dikenali. Maka apabila kita betul nak kenal Allah, maka itu datangnya daripada Allah. Maka sampailah kita kepada mengenal Allah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi? Aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku. Barulah betul. Jadi mengenal Tuhan daripada Nabi SAW, maka sudah dapat mengenal Allah dari Nabi Muhammad SAW, maka sebenarnya kita mengenal Allah dari sisi Allah. Begitu dengan guru mursyid juga, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita minta pencerahan daripada saudara kita, iaitu Syekh Latif dan juga yang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita bersama-sama di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka alhamdulillah, Allah taala memperjalankan kita agar kita sentiasa nakkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu bukan yang dikatakan hanya menyebut kalimah la ilaha illallah saja, tapi membawa la ilaha illallah ni dalam kehidupan harian kita, iaitu perkara tauhid ini, perkara yang dikatakan syahadah ini hendaklah ditalkinkan oleh guru mursyid arif billah. Jadi guru mursyid arif billah ni adalah bidang dia tertentu yang Allah Taala letakkan. Jadi siapa saya ingatkan di sini, siapa-siapalah yang mendengar ni, mungkin yang baru dengar atau yang dah lama dengar, ataupun yang dah lama dengar, dia berbalah, dia jadi jadal lah. Saya nasihatkan dekat sini. Besok jangan tanya saya pula besok. Dekat mahkamah masyar besok. Jangan tanya sini, saya nak jelaskan hari petang ni. Kalau engkau bukan bidang engkau, kalau engkau bukan bidang engkau katakan yang syariat dia, jangan masuk campur dengan bidang yang dikatakan makrifatullah ni. Mengenal akan sang pencipta. Ini bukan main-main, ini melibatkan akidah dalaman. Yang kau tak faham, yang bukan bidang ni, belajarlah, cari guru. Lagi yang tak tahu apa ni, yang dia kata dia orang awam tu, lagi dia bukan bidang dia, kan? Jadi kita ni sebenarnya menyelusuri dalam diri kita, kenapa kita bercakap macam tu? Sebab apa? Tak puas hati. Jadi bukan cuba nak dikatakan kita sebagai manusia ni, Allah Ta'ala merendahkan diri pun nak ajak kita, ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita tenang ke? Kita duk tunjuk orang lain, kan? Tunjuk orang lain, lima ni tunjukkan diri dia sendiri, kan? Itu sebenarnya patutnya kita mengenal akan diri kita sendiri. Kita nampak kasyaf dalam diri kita dulu. Kalau belum kasyaf dalam diri kita ni, macam mana kita nak berkehidupan sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala ni sebenarnya bukan kita ada Allah Taala, bukan kita ada Allah Taala, memang ada lah. Kita ada, lepas tu kita kata dengan Allah. Dengan Allah tu Allah ada, kita ada. Tidak. Kan? Maknanya di sini kalau betul-betul dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni tak ada, dia yang ada. Tu seperti yang Ustaz cerita tadi. Yang sebenarnya itulah. Tak ada dua. Dia tunggal, dia esa, abadi, azali. Kan? Tu sebenarnya. Kita nak praktikkan dalam kehidupan harian kita ni. Jadi ini yang dikatakan orang yang berbalah ni, jadalah ni, Allah Ta'ala bagi peluang lagi. Kan? Jadi apa pun, bagi saya siapa pun nak cakap apa pun,
sebelum ni ke apa, saya pun tak peduli apa pun. Kan? Tapi saya nak nasihatkanlah. Jadi kesian sangat kesian. Kan? Cerita Piramli kesian. Nabi ini Piramli kan kesian kan. Jadi saya bila sebut Piramli, Abah yang Piramli, itu saya bermuzakarah dengan keluarga saya gitu. Sudin kan. Sudin berada di Pendeka Bujang Lapuk. Dia diberi ujian untuk masuk ke yang seorang ni kat Telaga, seorang ni kat Rumah Kosong. Jadi Rumah Kosong tu kan, dekat Rumah Kosong tu Sudin cakap kan, hai mambang tanah, mambang api, mambang angin kan. Tu lepas tu dah kau main jendela pula mambang, nampak. Lepas tu dah kau main pintu pula mambang, dia buka pintu kan. Lepas tu terima kasih mambang kau bukakan pintu. Dia bercakap dengan siapa tu? Kalau kita memikirkan dari dalam kan, sebab gerak-gerak Allah Subhanahu Wa Taala, dia bercakap atas dasar mutakallimun Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam lawak kan? Masa dia nak ambil mentera hai mambang tanah, mambang api. Ni Pak Mustar tu, Pendekar Mustar tu kata, ni kau tulis apa ni mambang ni? Ni muka orang ni apa ni? Ni orang ke apa? Itu bukan orang Pak. Itu mambang. Dia nak cakap apa? Ini bukan aku yang berbuat, hanya Allah. Nampak? Mambang tu kan kekasih. Nampak ni Piramli punya olahan dalaman gitu. Betapa halus, latiful khabir di situ. Tengok cerita Piramli. Contoh lah, saya cakap contoh. Itulah kita nak menghalusi. Kita tak tahu bidang sesuatu kan? Bukan bidang kita. Kita tak boleh repair kereta, tapi kita bawa kereta rosak, kita hantar juga dekat pakar kan. Boleh kita repair. Main hentam je. Entah rosak ke apa, tak main hentam je kan. Hantar juga dekat bengkel kan, contoh kan. Jadi itu bukan bidang kau. Enjin kereta tu bukan bidang kau. Kau hantar juga dekat. Jadi itulah kita ni hantarlah. Hantar diri kita ni dengan Mursyid Arif Billah, pembimbing rohani. Dia tahu enjin apa yang rosak ke, kereta sumbat ke kan, apa nama dalam apa lagi, macam-macam lah, kena servis ke apa ke, bocor ke, radiator bocor ke, macam-macam jadi itulah kita serahkan kepada pakar. Jadi itu yang Rasulullah SAW cakap kan, ada di kalangan aku Mursyid Arif Billah, warisatul anbiya, yang nak menerangkan, nak membimbing hati umat manusia ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada lah kan, memang ada lah bidang tertentu lah kan. Ilmu Allah ni luas kan. Ilmu Allah ni luas kan? Jadi ini yang penting, rohaniah dalaman ni, nak apa yang dikatakan roh ni dalam diri kita ni. Jadi saya cerita pun dekat anak buah saya sekalipun yang dah lama dulu kan, tiba-tiba telefon dia tadi kan. Jadi saya cakap, saya buka benda ni pun, video talk kenal diri kenal Allah, saya rakam sendiri pun. Saya cakap bukan untuk apa, untuk engkau orang bawa dalam kehidupan kau orang. Apa bidang kau orang, saya tanya, apa bidang kau yang kau buat kerja sekarang ni? Itulah yang kita nak bawa dalam kehidupan, yang dikatakan la ilaha illallah. Tak ada siapa boleh aniaya engkau. Engkau dalam benteng Allah Subhanahu Wa Taala. Baru engkau nak belajar je, Allah Taala dah bagi benteng. Itu dia yang dikatakan berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu dia orang tu baru nak belajar, pasti nanti Allah Taala akan bagi benteng dekat dia. Kan, kefahaman di sisi Allah walaupun sedikit. Kan? Itulah. Jadi itu yang dikatakan betapa pentingnya. Kita ni dah lama kita tinggal benda ni. Dah lama sangat kita tinggal benda ni. Dah lama sangat kita tinggal benda. Jadi kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menyatakan yang dikatakan apa? Kembali balik. Yang dah lama ini tak lakan ni. La hayyun. Tadi Ustaz cerita tadi kan, 7 yang berulang tadi kan. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la basirun, la mutakallimun, lahul mawjud illallah. Kita tak terlisik dalam hidup kita tu yang 7 tu. Padahal kita bawa dalam kehidupan harian kita. Kita bawa kereta, kita tak rasa ke bawa. Kita jangan rasa kita bawa kereta. Kita jangan rasa kita bawa basikal ke apa. Itu semua gerak dia, kudrat dia. Bukan pinjaman lagi. Kalau kita pinjaman tu ada 2 lagi. Tak ada. La ilaha illallah. Itu pun dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani pun la juga. La. Kan? La hayyun, la alimun. Kalau la tak ada kudrat kita, la juga. Kan? Yang ada hanya Allah. Hidup, mendengar, semua dia. Kita mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita mendengar ni, jadi sami'na, bila kita sentiasa membedah siasat dalaman kita ni, kita akan dapat wa'ata'na.
Ketaatan tu pun tak ada lagi rasa keakuan. Rasa takut kita dengan nak datang keakuan ni, kita rasa takut. Sebab apa? Itulah sang kekasih, kan? Sang kekasih, mendapat cinta sang kekasih apabila kita tenggelam dalam, dikatakan Nur Muhammad, bekas wahdah nak bawakan daripada Muhammad, daripada kita dah tenggelam, tak ada diri kita, lebur, kan? Muhammad akan bawa kepada Ahmad kepada Ahad, lebur tak ada, Muhammad pun lebur, yang ada hanya Allah. Itu sebenarnya itulah kecintaan kepada sang kekasih. Bukan macam nampak macam ada dua, kan? Tapi kecintaan dengan sang kekasih tu maknanya tak ada diri kita, yang ada hanya Allah. Tu macam mana nak cakap, bergetar tu bukan nampak tak bergetar pun, ni Latif tak bergetar pun tak menggigil, bukan menggigil. Dia nyatakan Allah tu, kan? Dia tahu dia tak ada, yang ada hanya Allah. Itu bergetar lah tu. Bergetar dalam mana? Macam-macam Allah Ta'ala nak curahkan yang dikatakan kecintaan kepada Allah SWT. Cinta tu satu, tunggal, esa. Tu. Macam mana kita nak cakap lagi, kan? Itulah. Rasai sendiri, insya-Allah. Jadi yang penting kita bawa benda ni memang musuh ground lah. Kan? Bukan kita takutkan orang. Malah kita lagi kasih sayang orang. Bukan orang tak, musuh saja yang takut dengan kita. Kan? Musuh yang berbalah-balah lah. Kan? Tak puas hati dan sebagainya. Itulah. Itu musuh lah tu. Kan? Perangilah. Jadi kita ni nak jadi zaman jahiliah dulu. Kan? Zaman jahiliah tu Rasulullah cakap dah. Rasulullah SAW cakap dah benda ni. Engkau ejek-ejek, kan? Tak tutup telinga, tak nak dengar, tutup mata, tak nak tak ada, aku tak dengar pun, Muhammad tak ada cakap apa pun. Itulah kita. Kalau yang betul-betul yang jadalah ni, perhatikan dalam kehidupan harian kita, perhatikan. Jangan kita duk syok sendiri. Ini semua daripada kalam Allah. Kau tuduh orang, lepas tu kau kata itu kalam Allah. Mana boleh? Kan? Ustaz cerita itu kan, kenal diri dulu. Kan? Diri dulu. Lepaskan tu diri dulu. Yang ada hanya Allah. Tu baru betul. Kalau nak cakap perkataan Allah, yes. Jangan main-main syok sendiri, kan? Jadi tak susah kita nak cakap dengan orang-orang yang berbalah ni. Jadi tak apalah. Jadi dengar ni, kalau kau betul dengar, siapa-siapalah menganggap benda ni adalah, kena menganggap benda ni adalah paling penting sekali. Pasti kita akan berkehidupan dengan Allah SWT tu dengan apa kehidupan dengan Allah SWT tu diatur cantik oleh Allah SWT. Rasulullah suka, kan? Dan Allah Ta'ala sendiri, kalau kita cakap ya Allah, dosa aku ni banyak keakuan yang padahal dia bawa dalam kehidupan, tapi dirasa lagi banyak dosa. Memang Rasulullah pun ajar kita supaya bertaubat. Dan suara ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia rasa inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia khauf, setiap perkataan yang dikatakan sifat takut tu, dia takut yang tu je. Kan? Dia takut yang tu je yang dikatakan takut, nak ada rasa keakuan diri. Kan? Dalam solat, dalam dia buat apa-apa, kan? Solat sendiri pun kalau kita cakap, apabila macam Ustaz cakap tadi, solat, kan? Solat pun yang dikatakan solat, yes, ritual solat tu dia pergerakan solat, kan? Yang subuh, zuhur, asar, isyak, maghrib, isyak, kan? Di luar solat tak? Jangan cakap tak ada pula. Di luar solat tu kena solat lah. Mana solat tu menyambung, tak ada rasa keakuan diri kita. Itu yang ada hanya Allah. Nyatakan kehidupan kita tu lah 7 sifat yang berulang tadi tu. Luar solat pun sentiasa dengan Allah, menyambung. Habis solat, keluar solat, tetap solat juga, menyambung juga, tak ada rasa keakuan. InsyaAllah kita sentiasa nak menyatakan yang dikatakan kita bawa la ilaha, yang kita sebut tadi, la ilaha illallah, bawa dalam kehidupan harian kita, pagi, petang, siang, malam, 24 jam, insya-Allah. Sekian daripada saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, petang ni kami dapat menghadiri lagi talk kenal diri kenal Allah yang disampaikan oleh guru mursyid kami, Syekh Aziz. Apa yang saya dapat dari setiap kali menghadiri talk ni adalah
cara untuk kita terus istiqamah, sebab kita sentiasa diingat-ingatkan oleh guru kita, dan untuk belajar macam mana cara untuk membuang sifat keakuan tu. Jadi apabila menghadiri kelas begini, saya suka mencari kisah-kisah Nabi, kisah-kisah serikandi, kisah-kisah wali-wali Allah, kisah wanita-wanita solehah, untuk cuba mengikut jejak langkah mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan seharian. Maksudnya macam mana, kenapa mereka sampai diangkat menjadi wanita soleh, wanita solehah pada zaman Nabi, kenapa mereka diangkat begitu tinggi. Jadi dari situ kita cuba untuk sentiasa memperbaiki diri, untuk buang segala sifat yang mazmumah. Contoh saya bagi kisah, iaitu saya terbaca kisah Ummu Salamah, yang mana beliau merupakan salah seorang isteri Nabi yang begitu dekat dengan Nabi, yang banyak memberi sumbangan kepada baginda. Beliau dikahwini oleh Nabi SAW selepas kematian suaminya dalam peperangan, iaitu Abdullah bin Abbas. Jadi sumbangan beliau adalah semasa Nabi, dalam dakwah Nabi itu, Nabi pernah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membuat korban dan cukur rambut. Tapi masa tu tak ada tindak balas, tak ada, sahabat-sahabat macam berdiam diri saja. Nabi masuk ke dalam kemah, Nabi mengadu kepada isterinya. Macam Nabi sedih lah. Tapi Ummu Salamah ni yang Allah baginya kelebihan, dia memujuk Nabi dan mengatakan untuk bagaimana kalau Nabi yang buat teladan, tunjuk teladan kepada sahabat-sahabat tu, maknanya Nabi mulakan dulu sembelihan tu. Itu cipta Allah lah. Jadi bila Nabi buat sembelihan korban dan cukur rambut tu, sahabat-sahabat lain pun ikut sekali. Jadi di sinilah pentingnya kedudukan seorang isteri yang soleh di sisi seorang suami, untuk kerja-kerja dakwah macam ni, meningkatkan lagi kedudukan Islam, dan tambah-tambah lagi untuk menguatkan semangat lah. Jadi kita sebagai khalifah ni, tugas kita, Allah kata, untuk aman ma'ruf nahi mungkar. Maknanya kita sebagai khalifah cubalah untuk berdakwah, untuk mengajak sesama kita ke semua untuk melakukan amal kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tak semestinya orang tu ada title ustaz baru boleh berdakwah. Tak, maknanya kita mengajak kebaikan tu dakwah lah. Jadi orang persoalkan, awak ni ustaz ke? Awak ni wali ke? Jadi tak semestinya wali baru boleh bercakap benda-benda kebaikan ni kan. Takkan nak sampai ada title, ada dapat PhD baru nak bercakap macam ni, baru nak ajak orang. Tak, maknanya bila tanggungjawab kita, Allah kata tanggungjawab kita sebagai seorang hamba ni menjadi hamba Allah, dan mengajak sesama kita untuk mengesahkan Allah SWT. Itu yang tugas paling penting, mengesahkan Allah SWT. Jadi itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas salah bicara. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita semua daripada Khatir Rabbani, kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai, iaitu mengajakkan manusia mengesahkan Allah. Itu yang diucapkan oleh saudara-saudari kita. Kerana ini ucapan yang benar-benar, ucapan kasih sayang yang benar-benar. Maka itu pahami dan telisik benar-benar. Maka tidak ada apa-apa kehendak, melainkan benar-benar hendakkan kita sama-sama mengesahkan Allah. Itulah satu panggilan yang sangat suci, panggilan yang mengajak kepada ke arah kasih sayang yang sejati. Alhamdulillah. Saya rasa pun tidak ada nak tambah apa-apa, cuma bersiaplah, masa ni dah terlalu hampir. Saya tak tahu nak cakap dah. Sebab keadaan ni dah genting sangat. Bagi orang yang melihat dengan penglihatan Allah, dia akan nampak jelas banyak manusia-manusia yang berada dalam keadaan iaitu lebih teruk daripada binatang. Keadaan-keadaan dirinya, tapi dia tidak sedar yang dirinya berkeadaan dalam keadaan lebih teruk daripada binatang. Ini yang ngerinya tadi. Jadi kita kena ubahlah.
Ya. Yang kita nak cari sifat-sifat tu tadi, iblis sifat itu dah ada dalam diri kita. Yang kita cari dia tu dalam diri kita tu ada sifat-sifat tu yang kita kena buang. Dan tak lain cara dia, itulah Allah bagi tahu, gunakan kalimah sakti itu, kalimah yang afdal iaitu la ilaha illallah, dan talqin lah. Jumpa dengan guru minta ditalqinkan. Jangan ingat perkara la ilaha illallah pun nak talqin, janganlah. Jangan anggap mudah. Kerana apa ucapan kita tadi belum tentu lagi sempurna kalau kita tidak mengetahui. Kalau kita sebutlah durian tu, belum tentu lagi kita dapat tahu rasa durian tu. Sebab kita hanya sebut aja nama durian. Dari itu kita kena perlu talqin, perlu ada yang nunjukkan cara buka durian tu, cara nak memahami la ilaha illallah tu. Baru kita tahu banyak yang kita langgar dalam kalimah lain. Banyak yang kita telah menjadikan atau syahadah kita jadi rosak. Kita tak sedar. Tapi kalau kita talqin, makna talqin jangan takutlah. Maknanya kita kena mati dan dengar apa yang guru mursyid tu sampaikan, talqinkan. Ya. Dia jelaskan nanti apa itulah hayyun lain. Bukan sekadar la ilaha illallah, dia bagi faham akaidul supaya kita faham 68 ataupun 80, tak kira lah syarat-syarat dia untuk menjaga syahadah. Itu tujuan dia talqin, supaya kita faham. Ya. Talqin tu jangan ingat orang mati talqin. Mana kita talqinkan sekarang ni. Tujuan talqin tu untuk kita kenal Allah. Orang mati macam mana dia talqin? Ada malaikat datang, siapa yang Tuhan kamu, jawablah Allah. Itu sebenarnya masa hidup sebenarnya harus ditalqin. Maka tu kita kena jumpa guru mursyid yang arif billah, dia talqin kita masih hidup, supaya kita merasakan kita tidak pernah hidup, mati. La hayyun la alimun la qadirun la murid. Semua tak ada tu semua. Baru ditalqin. Baru kita tahu kita dah ditalqinkan. Baru kita tahu kita ni tak ada, yang ada hanya Allah. Baru kita tidak sombong. Baru kita memegang iman, menyaksikan dengan benar-benar bahawa kita ni tak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mari sama-samalah kita. Keadaan ni dah makin apa kan, jadi cara dia kuatkan akidah kita. Itu ya cara nak menghadapi apa zaman pun. Ni pula kita dah pengakhir zaman ni. Banyak manusia-manusia yang jadi majoriti je munafik tu terlalu banyak. Ya, kalau zaman Nabi berapa orang ya, tak jadi masalah. Sekarang ni dah banyak jadi munafik. Ya Allah. Kalau kafir tu kita boleh kenal, munafik ni tadi. Dalam rumah kita, dalam tempat ibadah solat kita, dalam tempat kita punya suka-suka tu ada munafik tu banyak. Bukan sikit, banyak. Tu saya kata. Tapi kalau kita tak mengaji, kita tak nampak lah. Kita rasa mana ada munafik, semua bagus je pergi masjid, duduk dalam rumah aman dia. Ya. Kita tak faham. Jadi mengaji lah baru kita nampak. Allah bagi kita penglihatan, melihat dengan penglihatan Allah kita akan nampak. Ya, silap-silap kita yang jadi munafik. Tu tadi ya. Alhamdulillah, saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada akuan diri. Sebenarnya tak ada, kita nyampaikan nanti, kita nyampai atas dasar kasih sayang. Sayang pada Raja Agung, sayang pada Perdana Menteri, sayang pada semua, kita sayang. Ya, jadi kita sayang ni, kita nak bagi tahu perjuangan kita. Perjuangan itu adalah kita benar-benar pegang, iaitu sistem Allah SWT, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan berjuang di jalan Allah. Inilah mana sistem kita, perjuangan, berjuang, jihad. Jangan tinggalkan jihad. Manusia ni bila tinggalkan jihad, habislah. Harga diri habis. Hancur kita. Jadi jangan lupa, kita kena berjuang. Jangan kita ikut aja WHO, ikut sistem Yahudi. Kita kena berjuang, tinggalkan, berjuang. Jangan duk takut tu je. Balik-balik nak ikut style tu je, jangan. Sudah, berjuang, tinggalkan, berjuang. Itu dia, insya-Allah. Allah bagi kekuatan nanti bila kita betul-betul nak berjuang di jalan Allah. Allah yang sendiri bagi kekuatan, bukan saya, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Illal ladzina